Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Alhamdulillah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Alhamdulillah. Semoga nikmat yang Allah telah beri kepada kita, kita menambahkan lagi ketaatan kita kepada Allah, menambahkan lagi kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkati kehidupan kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah, amin. Para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, hari ini kita sambung kita punya mari beringat kita, tazkirah mari beringat. Dan saya seperti biasa akan sambung daripada bacaan daripada kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh An-Nawawi Al-Bintani. Hari ini mari mengingat kita berkenaan tazkirah yang seperti mana terpapar dalam kita punya poster dalam Facebook, iaitu kesan kerosakan hati dan lidah dan hati. Syekh An-Nawawi Al-Bintani dia merujuk daripada kata-kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an berkenaan firman Allah Subhanahu wa taala, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Iaitu mana terjemahannya telah berlaku, telah zahir kerosakan di daratan dan di lautan disebabkan tangan-tangan ataupun perbuatan-perbuatan manusia. Surah Ar-Rum ayat 41. Di sana ada di kalangan di sana iaitu berkenaan dengan kerosakan di lautan dan di daratan dan di lautan. Ulama menafsirkan apakah makna lautan dan apakah makna daratan. Maka antara tafsir itu, penerangan itu, Syekh An-Nawawi Al-Bintani mengambil kata-kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, iaitu yang dimaksudkan di daratan tu telah berlaku kerosakan di daratan dan di lautan. Daratan di sana al-barr, maka kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, ia bermakna al-barru al-lisan wal-bahru al-qalb. Daratan itu, al-barr itu sebenarnya makna ia memberi makna lisan, dan al-bahru, lautan itu sebenarnya hati. Iza fasadal lisan bakat alaihi al-akhshas. Wa idza fasadal qalbu bakat alaihi al-malaikatu. Apabila lidah ini dah rosak, maka akan menangis kerananya ramai manusia. Dan bila hati rosak, malaikat menangis. Kalau kita perhatikan lebih lagi, apa kaitan dengan lidah rosak? Lidah tu apabila rosak dan ramai manusia akan menangis. Bila kita sebut lidah, maksudnya dia menunjukkan kita berbicara, kita bertutur. Apabila kita bertutur, biasanya kita berbicara, kita bercakap dengan orang lain, kan? Biasanya gitulah, jaranglah orang cakap sendiri-sendiri. Mungkin cakap sendiri tu sebab-sebab lain lah. Tapi bila kita berbicara, biasanya kita berbicara dengan orang lain. Kita berbicara dengan anak kita, kita berbicara dengan ibu bapa kita, kita berbicara dengan kawan-kawan kita, rakan sekerja kita, bajikan kita dan sebagainya. Jadi, apabila lidah itu rosak, kan, maksudnya bicara kita itu dah tak elok dah. Lidah yang rosak itu lidah yang bicaranya tidak menjaga hati perasaan orang lain, bicaranya mengumpat orang lain, menabur fitnah, mengadu domba, kemudian menyakiti hati orang lain, mengherdik dan macam-macam lagi lah, kan, perkataan yang boleh memutuskan hubungan seorang itu dengan yang lain. Itu sebenarnya itulah maknanya lidah yang rosak. Kesan dia akan manusia lain akan menangis kerana ketajaman lidah. Kesan dia, hubungan kita dengan orang lain terganggu ataupun dah jadi tak elok apabila lidah rosak. Dan apabila hati rosak pula, apabila hati rosak, maka
Hati yang rosak itu sebenarnya dia terus sebenarnya menimbulkan pelbagai penyakit hati. Yang malaikat pun rasa seram ataupun rasa khawatir dengan hamba Allah begini. Yang seumpamanya ada sifat sombong, sifat riak, sifat menunjuk dan berbagai lagi lah sifat penyakit hati, sifat-sifat mazmumah yang tercela dalam Islam akan timbul kesan daripada hati yang telah rosak. Hati yang rosak di sini dari segi sifat-sifat yang tidak elok. Maka malaikat, kenapa malaikat menangis? Antaranya kerana ada disebutkan dalam hadis bahawasanya apabila malaikat itu, apabila seorang hamba manusia dia ada niat yang tidak baik, niat yang buruk, maka akan keluar daripada hati dia itu umpama bau yang busuk. Kalau seorang itu ingin melakukan perkara yang baik, niat yang baik, maka akan keluar daripada hati dia itu bau yang wangi, yang diserangi oleh malaikat, yang maksudnya orang lain tak akan baulah. Maksudnya dia perkara yang halus lah kan. Maksudnya malaikat boleh menghidu bau wangi itu. Nah, apabila dia niat yang tidak elok, jadi akan membau perkara yang tidak enak. Begitu juga penyakit seperti riak, seperti takabur, benci, semuanya daripada penyakit-penyakit hati. Dan ia menjadikan malaikat itu tidak selesa terhadap seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi untuk kita atasi perkara ini, hendaklah pertama sekali kita perbaiki lidah kita, perbaiki pertuturan kita. Kerana ada dalam sebuah hadis, banyak hadis antaranya Nabi SAW sarankan kepada kita itu untuk kita menjaga lidah. Nabi SAW banyak dalam hadis apabila memberi nasihat kepada para sahabat, Nabi pesankan, ingatkan untuk menjaga pertuturan. Antaranya kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal, antaranya kepada, seingat saya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga ada riwayat untuk memelihara kita punya pertuturan kita. Dalam juga sebuah hadis Nabi SAW beritahu bahawasanya apabila lidah kita betul, maka apabila hati kita betul, maka lidah kita pun juga akan bercakap betul. Apabila hati kita menjadi tak betul, terrosak, benci dan sebagainya, itu maksudnya, maka keluar daripada lidah kita pun benda yang tidak elok. Maka pertama sekali nawai itu kita perlu perbaharui ataupun kita perlu betulkan niat untuk dalam diri kita melakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, perkara-perkara yang negatif, perkara-perkara yang tidak elok, kita azam untuk kita tinggalkan. Maka dengan itu mudah-mudahan insya-Allah akan juga lahir daripada lidah kita, pertuturan kita, perkara-perkara yang baik. Dan sebenarnya pun kepada apa yang kita cakap berhari-hari pun, kita bercakap setiap hari pun sebenarnya memberi kesan. Dia saling berkaitan antara lidah dengan hati kita. Kalau kita cakap yang baik, insya-Allah pun memberi pengaruh pada hati kita. Dan hati kita bila niat yang baik juga memberi pengaruh pada lidah kita. Semoga daripada perkongsian ini dapat sama-sama kita muhasabah. Muhasabah kita berada di akhir tahun ni, di hujung ni, hujung 2021. Hendaklah kita berazam, kita tinggalkan perkara yang tidak elok, apa yang Allah larang, kita usahakan tinggalkan, dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan cakap yang baik itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk kita amalkan. Kita tingkatkan ilmu kita lagi, kita tingkatkan amal kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridai dan memberi keberkatan dalam hidup kita di dunia dan akhirat insya-Allah. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.